Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu bersama keluarga tersayang. Cuti akhir persekolahan 2023-2024 kini sedang berjalan. Mira percaya ramai ibu bapa yang mengambil peluang ini untuk bercuti bersama anak-anak. Manfaatkanlah kesempatan bersama mereka ketika musim cuti persekolahan ini. Definisi bahagia itu mudah selagi kita mensyukuri, mencintai dan memelihara apa yang kita miliki. Jangan sesekali merasa sedih akan kekurangan, tetapi lihatlah ia sebagai kelebihan. Jalan terbaik, jangan bandingkan kehidupan orang lain dengan apa yang kita punyai. Sebaliknya, ciptalah bahagia mengikut kebolehan kita kerana itu adalah kesempurnaan yang wajar. Terus setia bersama kami kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Bila kami tak ada nanti, dia macam boleh meneruskan kehidupan kalau katakan tiba-tiba tak ada air. Macam mana dapatkan sumber air? Benda yang macam survival. Tapi saya tetap tak ketinggalan untuk belajar, berjanji pandai uruskan masa. Kami buat baju custom made. Fokus kita lebih kepada satu ataupun dua jenis fabrik, iaitu broket dan juga kain lace. Dah siap sebati, kita transfer daripada pen ke loyang. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ilmu bukan sekadar pengisian pembelajaran di sekolah, tetapi kemahiran hidup membentuk generasi hebat pada masa hadapan. Tidak rugi mendidik anak-anak sedari kecil dengan tanpa mengira usia maupun jantina. Zamzarina Aida Hamzah atau Mama 3Q, seorang wanita hebat yang berjaya mendidik 3 anak gadisnya untuk melakukan pelbagai aktiviti kampung. Menternak, bercucuk tanam dan memasak sudah menjadi rutin harian mereka. Anak-anak menjadi penyambung legasi untuk hari esok. Bajalah mereka dengan penuh kasih sayang dan ilmu agar mereka dapat membesar dengan sempurna. Nona mendekati kisah 3 beradik ini yang boleh dijadikan inspirasi dalam mendidik jati diri keluarga. Kreativiti 3 beradik, Kaisara 15 tahun, Kisha 14 tahun dan Khaira Khairul Amir 12 tahun yang diasuh oleh insan bergelar ibu dengan mengusahakan sebuah kebun di halaman rumah cukup mengujakan. Zamzarina Aida Hamzah atau Mama 3Q mendidik anak-anaknya di usia muda. Saya mengajar anak ni ataupun mendidik anak saya ilmu life skill. Dia macam boleh meneruskan kehidupan kalau katakan bila kami tak ada nanti pun dia boleh teruskan. Jadi yang asas lah, masak dah biasalah kan. Ilmu pertukangan semua tu saya ajar juga. Dia akan berkait juga dengan bidang yang dia orang akan ceburi nanti. Sebab bila dia start dari awal, bila dia dah dewasa, dia rasa macam tak kekok nak melakukan kerja tu lah. Tiba-tiba tak ada air. Macam mana dapatkan sumber air? Benda yang macam survival lah. Saya bukanlah bidangnya, tetapi kita boleh belajar sama-sama sebab saya cari sumber tu. Walaupun anak-anak saya semua 3 perempuan, macam suami memang PJJ lah. Bila PJJ ni, saya tak bergantung sangat dengan orang luar. Kalau boleh semua saya nak buat sendiri. Memang dah biasa buat sendiri. Macam suami dia ajar sikit lah, dia tunjuk ajar yang asas dia ajar, tapi dia pun tak sangka yang sampai ke anak pun dah mahir. Dan dia tengok pun dia macam dah tak percaya, anak-anak dia dah boleh buat. Biasanya saya lepas solat subuh, lepas tu ada sesi untuk tadabur semua. Lepas tu saya akan datang ke kebun untuk bagi haiwan makan. Saya bagi kami makan lah. Lepas tu masak untuk sarapan pagi. Lepas sarapan pagi, barulah saya akan belajar sekejap daripada pukul 7 tu sampai pukul 10. Barulah saya settlekan dekat belah kandang untuk kemas ke apa ke. Pukul 12 biasanya baru balik. Rehat sekejap, mandi semua untuk tunggu solat Zuhur. Lepas solat Zuhur tu baru aktiviti bebas lah. Biasanya saya suka menulis, macam baca buku ke, main congkak ke dengan adik-adik. Petang aktiviti luar lah, main dengan kambing. Maghrib tu balik lah. Zamzarina mencungkil minat setiap anak-anaknya mengikut kecenderungan masing-masing, sama ada condong ke arah masakan, ternakan maupun tanaman. Melalui minat, ibu ini terus mengasah bakat mereka dan secara tidak langsung memberi pembalikan yang membuahkan hasil.
Macam anak saya nombor 2, dia kurang bercakap tapi dia bab pengurusan dia sangat tersusun. Dia pun seorang yang introvert, lebih kepada akademik lah. Jadi dia orang berkait. Tiga-tiga ni akan saling memerlukan. Bagi saya dia taklah semahir kakak dan adik dia, tapi dia boleh buat. Walaupun dia menternak itik penelur. Memang dari kecil dia minta. Memang masa dah boleh bercakap macam tu, nak itik. Tapi masa tu kami duduk di bandar, tak boleh lah nak merealisasikan itik, nak bela kat bandar tak sesuai. Walaupun nampak macam bela itik, adakah dia nak jadi penternak itik? Bukan. Dia tetap dengan dia punya cita-cita nak belajar lagi lah. Yang nombor 3 pula, dia nak jadi doktor veterina. Sekarang ke arah itulah. Tak tahulah nanti akan datang dia berubah pula. Semua haiwan-haiwan kat sini memang dia boleh uruskan. Walaupun itik tadi, Kisha yang punya anak nombor 2. Yang kakak punya kambing. Tapi dia yang akan jadi dia punya doktor lah. Cita-cita saya nak jadi peternak kambing yang berjaya. Sebab saya memang suka, bukan kena suruh macam bela semua tu. Mak saya yang bela, lepas tu baru saya bela pula, sambung dia, tolong jaga je ke. Memang dari kecil, memang saya umur 10 tahun, saya bela kambing. Mula-mula beli dulu sebab saya meniaga dekat gerai dekat depan rumah. Hasil dari meniaga tu, saya beli seekor kambing. Dan seekor lagi tu, pakcik tolong tambahkan. 2 ekor je betina. Lepas tu dah bila ada 2, dia nak mengawan. Bila nak mengawan, carilah jantan untuk dia. Dia cari jantan, membiak. Tiba-tiba rasa macam bila dah beranak je kambing tu seekor, rasa macam best lah jadi peternak kambing ni. Tiba-tiba rasa macam tu. Mungkin sebab sejak duduk kampung ni lah. Sebab dulu masa 7 tahun baru sampai ke kampung lah. Memang kucing pun takut, ayam takut, geli, semua nyamuk lah. Tapi bila dah lama dah sebati dah. Nyamuk pun dah tak kisah dah. Sebab bila kita bela sendiri macam kucing lah. Memang ada nama, main-main dengan dia. Dia memang rapat lah. Jadi bila dia datang tu, dia pun nak beranak, dia nak ada kita. Kalau kita pergi, dia tak nak. Dia panggil-panggil lagi. Jadi dah jadi macam kucing yang macam nak kena teman dia. Dia macam tu lah. Tidak seperti remaja seusia mereka, aktiviti yang dilakukan cukup berbeza daripada rakan-rakan lain dan ini menjadikan mereka lebih berdisiplin. Malah 3 beradik ini mendapat sokongan daripada kedua ibu bapa dalam melakukan pelbagai aktiviti selain dorongan motivasi terbaik yang positif. Kalau nak tengok macam mana minat tu datang, dia bukanlah tengok latar belakang kedua ibu bapa. Sebab kalau macam ayahnya lagi tak biasa buat kerja kampung. Memang tak pernah pegang mesin rumput ke, cangkul pun tak pernah pegang. Tapi berubah demi anak-anak. Sebab apa yang anak-anak perlukan. Nampak dia orang 3-3 memang sangat minat dengan nature. Masa kecil, saya perhati dia orang selalu usik main tanah liat. Kejap boleh tak pergi belakang? Rupanya dapat tanah liat, angkat satu wheelbarrow tu, bawa kat sini, buat satu oven tanah liat. Masa tu dia main-main. Mula-mula buat macam burger-burger kecil. Biasalah budak-budak. Tapi lama kelamaan saya tengok buat oven. Satu oven kecil macam tu. Lepas tu gigihnya angkat benda tu berat. Dia orang kecil lagi. Dah lah memang badan pun kecil kan. Macam mana boleh angkat macam tu? Bila minat sendiri, dia tak rasa macam penat ke apa. Saya sendiri pun saya rasa saya tak mampu nak gali tanah liat tu bawa ke sini. Itu saya rasa macam satu pencapaian yang bagus lah untuk anak-anak ni. Mereka bergabung lah. Dari kakak dengan adik bergabung. Kita kena tahu juga semua benda yang macam asas. Macam bertukang paip apa semua tu. Macam nampak macam kerja lelaki kan. Semua benda tu saya belajar tapi tak semestinya kena kita minat benda tu baru kita buat. Macam bertukang. Tak minat sangat lah bertukang ni. Tapi kena tahu juga. Sebab macam apa-apa hal. Macam kandang kambing tiba-tiba patah kambing tu buat. Takkan kena panggil tukang pula. Tapi boleh buat sendiri. Setakat patah macam tu je. Betulkan tangga boleh lah. Jadi macam kalau paip pula tiba-tiba bocor. Tak payah nak kena panggil orang yang lain nak minta tolong dia buatkan. Jadi kita boleh buat sendiri. Macam dah bocor. Tahu nak buat apa dulu. Tutup paip dulu. Lepas tu barulah kita tanggal, betulkan. Tapi kalau tak ada barang dia, kita tahu apa nama barang tu nak beli. Untuk IT pula kena tahu jugalah. Sebab kalau takkan menjadi budak kampung tak tahu apa-apa benda-benda macam tu kan. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh pasangan ini, mereka berhasrat untuk menyalurkan segala ilmu yang ada sebagai persediaan kepada anak-anak bagi menghadapi cabaran di dunia luar pada masa akan datang. Cabarannya adalah bila kami tinggal di kawasan agak pedalaman. Sebabnya kat sini line internet kurang. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, putus apa semua. Sebab kekangan tu lah. Tapi tu tak menjadikan lain lah. Betul-betul tak dapat tu memang
hutan betul lah kan. Lagi satu, guru pun sekarang ni online lah. Sebab masa awal dulu kita adalah dapat tutor datang kat rumah. Tapi lepas pada tu susah juga nak dapatkan tutor macam tu. Nanti dia ajar tak sama macam yang kita nak. Untuk memastikan anak-anak saya tak ketinggalan, saya memang sentiasa juga pantau, akan tengok silibus. Oh, dia dah lebih dah kalau ikutkan. Macam tu. Okeylah, kalau kita rasa macam ini tak cover lagi, memang saya sentiasa rujuk. Sebabnya silibus pun sentiasa berubah-ubah kan. Saya akan pastikanlah setiap tahun kalau ada penambahbaikan ke apa, saya akan pastikan mereka ni tak ketinggalan. Kalau lebih tak apa. Dan saya akan pastikan duduk sebelah lah. Dia akan duduk dulu, pantau lebih kurang macam tu. Walaupun saya banyak meluangkan masa dekat luar sahaja, dekat kambing, dekat kebun apa semua macam tu, jadi dia tak adalah rasa macam terhalang apa-apa pun. Lepas tu ada je masa untuk belajar. Saya suka belajar malam. Lepas solat isyak biasanya saya akan belajar bahasa Mandarin. Tapi saya tetap tak ketinggalan untuk belajar benda-benda dari segi online. So, saya boleh buat coding. Mak saya ajarlah buat coding ataupun media sosial semua saya tahu je. Tapi bukannya tak tahu langsung benda-benda terkini ni. Janji pandai uruskan masa. Keberanian dan tekad untuk mendidik sendiri anak-anaknya tanpa menghantar mereka ke sekolah membuahkan hasil. Ternyata 3 anak gadisnya mampu melakukan perkara yang sama seperti remaja lain. Situasi ini membuatkan Zamzarina lebih yakin dengan pilihan dan keputusannya. Harapan saya untuk ibu bapa di luar sana, jangan jadikan alasan kalau kita anak tu perempuan dan masih kecil, dia tak boleh buat apa yang macam orang dewasa buat. Sebenarnya kalau kita sentiasa pantau dan sentiasa bagi sokongan, anak-anak ni memang boleh pergi. Tapi jangan jadikan alasan tu kita ketinggalan dari segi teknologi. Sebab semuanya sekarang di hujung jari. Banyak sangat info. Tapi bukanlah bermakna kita hanya bergantung pada YouTube semata. Tidak. Dia perlu rujuk juga buku dan pada orang yang pakar lah. Janganlah bergantung sangat pada YouTube semata-mata, sebab nanti salah, ilmu tu dah macam terpesong. Untuk memastikan tu, kita seiring teknologi tadi, kita masih juga guna rujukan lain. Untuk anak-anak pula, saya rasa macam apa saja yang mama dengan abah dah buatkan, gunakanlah, manfaatkanlah dan bawalah sampai ke mana pun anak-anak pergi. Pencapaian yang paling saya kagum dengan diri saya sendirilah setakat ni, bela kambing lah. Boleh bela kambing sampai dia beranak pinak. Hampir nak jual dah. Kalau boleh tahun ni nak belajar jual pula. Sebab memang bela dari kecil tu, mula-mula dia anak lagi kan. Dari kecil sampai dia dah besar, dah boleh mengawan, dia bunting, belajar sambut. Saya juga belajar tentang perubatan kambing. Kalau dia sakit ke, pasal ubat dia, mula-mula rujukkan veterina lah dulu. Kalau injection apa semua, biasanya adik saya Khaira lah yang tolong suntikkan sebab saya tak berani nak cucuk. Lepas tu dengan belajar dari segi perubatan tradisional, cari dekat daun-daun je. Guna daun seluduk untuk kalau dia cerit berit, kita orang bancuh, kita orang blend je. Lepas tu bagi dekat kambing tu. Sesungguhnya, ilmu bukan hanya terletak pada akademik semata-mata. Kemahiran kendiri juga penting bagi membentuk jati diri insan. Semoga kisah Kaisara, Kisha dan Khaira mampu dijadikan inspirasi buat golongan remaja, khususnya untuk terus berbakti kepada keluarga tercinta. Sempena musim cuti persekolahan, Nona turut mengambil peluang bersiaran dari Taman Burung Kuala Lumpur. Taman rekreasi berkeluasan 21 ekar ini menempatkan ratusan spesies burung asal tempatan mahupun antarabangsa. Pengunjung boleh menghayati lebih 3,000 ekor burung yang hidup dalam sangkar burung terbang bebas terbesar di dunia ini. Lokasi pelancongan ini juga bukan sahaja mampu menenangkan minda dengan kicauan unggas, malah dapat memperkenalkan kepada anak-anak akan kewujudan pelbagai jenis burung.
Musim perayaan bakal tiba tidak lama lagi. Kehadiran pelbagai rekaan busana membuatkan kita rambang mata. Buatlah pilihan dengan bijak dan pastikan ia boleh diulang pakai untuk ke pelbagai majlis mengikut kreativiti masing-masing. Jizanli Couture antara yang menghasilkan rekaan busana berasaskan kain broket dalam pelbagai pilihan warna, anggun dan tampak mewah dengan kilauan benang emas untuk tempahan persalinannya. Selain memukau lensa gaya, keselesaan tetap menjadi keutamaan jenama ini. Lebih 10 tahun dalam bidang pembuatan tekstil broket, Jizanli Couture antara jenama yang sering menjadi pilihan golongan ternama dan bangsawan. Fabriknya yang ditenun cantik dan disulam dengan benang mewah sering menjadi kesukaan mereka yang mahu kelihatan elegan. Siapa sangka perniagaan yang pada mulanya sekadar untuk mengisi masa lapang kini menjadi kerjaya pilihan pemiliknya, Jumizan Nordin. Jizanli ni sebenarnya lebih dikenali sebagai pengeluar dan penjual fabrik. Cuma pada tahun 2023 dan 2024 ni kami mengetengahkan untuk buat baju custom made. Design baju depends on apa yang customer nak. Tapi fokus kita lebih kepada satu ataupun dua jenis fabrik, iaitu broket dan juga kain lace. Bagi yang ingin mendirikan rumah tangga, kurung peplum ini sesuai digayakan ketika majlis pernikahan. Busana ini bukan sahaja selesa dipakai, malah ia mampu menyelahkan keanggunan wanita di hari istimewa. Nama baju ni Cherry Sarawak sebab dia punya bunga-bunga dan juga motif dia diinspirasikan daripada negeri Sarawak. Kita ketengahkan colour of white, iaitu warna yang sinonim kepada bakal-bakal pengantin. Di mana warna ni jika kita gunakan sampai bila-bila pun kita pakai tetap tak ketinggalan zaman. Dan juga penggunaan fabric broket dengan perincian menggunakan teknik tumble beading di bahagian bawah baju dan di bahagian lengan. Cutting dia lebih kepada kebaya tapi dimodernkan lagi dengan perincian peplum di bahagian belakang. Makai koleksi kali ini akan lebih nampak eksklusif, kemas, lebih nampak kurus dan lebih nampak cantik. Design ini kita buat dia lebih kepada casual look. Tapi dalam masa yang sama sesuai juga untuk penggunaan bila kita nak pergi event ataupun ada meeting-meeting rasmi. Fabric yang kita gunakan cotton embroidery tapi dia punya tekstur dia lebih kepada structured. Bermaksud dia lebih nampak kemas, elok terletak lah. Bukan cotton yang lembut-lembut tu. Dia different. Di mana setiap fabric itu, satu-satunya pattern tu ditenun satu persatu menggunakan benang yang khusus. Kita menggunakan warna baby blue dan juga colour off-white. Materialnya tak panas. Dan kalau kita tengok cutting yang kita gunakan peplum tapi kita pakaikan dengan seluar. Easy to move lah, mudah untuk bergerak dan dalam masa yang sama tetap nampak eksklusif dan nampak mewah. Kalau kita tak nak pakai dengan seluar, tetap juga boleh pakai dengan skirt ke. Jika anda inginkan kelainan dalam berfashion, jaket ini sesuai digayakan secara casual mahupun ke majlis. Perincian batu kristal menjadikan gaya pemakaiannya tampak mewah dan anggun. Kita gunakan broket dari colour dark blue dengan perincian berwarna silver. Yang special tentang koleksi ini adalah tumble beading itulah, di mana kita gunakan pelbagai jenis kristal, Swarovski dan juga pelbagai jenis benang dengan berbeza ketebalan. Koleksi ini kita inspirasikan daripada geometri dan symmetrical design. Kalau kita tengok ada bentuk segitiga, segi empat. That one kita inspirasikan daripada bangunan-bangunan ataupun bentuk-bentuk building yang berbentuk. Maksudnya dia segitiga ke segi empat. Kita tengok baru-baru ni bulan 12 kita ada winter kan, winter session yang mana banyak customer yang pergi ke luar-luar negara-negara sejuk, diorang kadang-kadang perlukan jaket yang custom made. Jadi yang ini kalau kita tengok memang kita special made, di mana belah dalam pun lining dia agak tebal sikit yang mana boleh menampung suhu sehingga -10.
Koleksi blazer menggunakan fabrik brokat ini pula menarik digayakan secara santai mahupun mengikut kreativiti suai padan. Rekaannya yang moden dan contemporary menjadikan gaya casual ini juga sering menjadi pilihan selebriti. Koleksi yang seterusnya ini kita gunakan modern print brocade. Brocade ni memang kita gunakan design yang tersendiri. Kalau kita tengok ada floral design dan sedikit modern print di atas brocade tersebut. Blazer ini juga kita buat special workmanship di mana kalau kita tengok sebelah dalam tu kita gunakan lining yang berbeza, ada gambar-gambar kartun, so macam something yang different lah. Jadi kalau kita pakai blazer ni nampaklah macam it's custom made. It's not same like macam yang berada di pasaran. Gabungan pelbagai jenis potongan untuk persalinan fabrik brokat ini sememangnya mampu mencipta identiti yang cukup menyelah jika bijak menggayakannya. Fabrikasi mewah ini juga memberi imej eksklusif dalam berketerampilan. Pemilik jenama ini berharap penggunaan fabrik brokat dapat diperluaskan penggayaannya hingga ke persada antarabangsa. Kreativiti dan inovasi menjadikan matcha semakin popular sebagai ramuan penting dalam pelbagai menu. Matcha dan teh hijau mempunyai perbezaan daripada segi tekstur fizikal, warna dan teknik penghasilannya. Kedua-dua unsur ini memiliki khasiat dan fungsi antioksidan yang tinggi namun mempunyai rasa yang berbeza. Sensasi matcha menjadi sajian minuman yang popular. Kini ia diolah pula menjadi manisan enak seperti kek batik matcha dan krem brulee matcha. Minggu ini, Terusan Cafe akan berkongsi 2 resepi istimewa pencuci mulut matcha dalam segmen Air Tangan. Kebiasaannya, matcha hanya didapati dalam minuman sahaja dan menjadi kegemaran golongan muda. Namun kini, matcha dihidangkan dalam pelbagai cara. Bertempat di Setia Alam Selangor, pemilik kafe berusia 27 tahun, Dini Fashalna Ramli, sudi berkongsi 2 jenis menu pencuci mulut matcha yang sangat mudah dan enak. Hai penonton Nona, hari ini kita nak buat kek batik matcha dengan krim brulee matcha. Okey, jom tengok bahan-bahan. Bahan-bahan untuk kek batik matcha adalah mentega masin, susu penuh krim, susu pekat, serbuk matcha, serbuk susu malt, susu tepung, biskut Mary. Seterusnya, untuk krim keju pula, sediakan krim keju, gula kastor dan krim masakan. Manakala bahan untuk ganache pula adalah coklat putih, krim masakan dan serbuk matcha. Step pertama, kita masukkan matcha ke dalam susu yang dipanaskan selama 10 saat. Dalam microwave pun tak apa. Motif kita panaskan susu ni nak bagi matcha tu larut. Jadi lagi senang kita nak whisk dia, nak gaulkan dia dengan susu. Saya sediakan susu dengan matcha ni supaya kita tak akan terkejar-kejar nanti bila kita dah panaskan butter dalam pan. Okey, kita boleh terus masukkan butter. Ni mentega. Butter kalau boleh pakai yang salted butter. Cairkan butter. Api slow je. Ini saya pakai induction jadi dia tak nampak api. Saya memang buat slow lah. Kenapa kita kena slow? Sebab kita tak nak butter tu terlalu perang. Kita masukkan terus susu pekat. Kacau bagi sebati. Okey, butter dengan susu dah sebati bersama-sama. Kita off dulu. Seterusnya, masukkan serbuk susu malt serta susu tepung. Kemudian gaul sehingga campuran menjadi sebati. Ambil balik mixture matcha and susu. Susu full cream. Kacau sikit. Tapi kita boleh buka api lah. Yang ni pun api slow je. Dia belum naik bubble lagi. Dia baru sikit-sikit kan.
Nanti kita akan nampak bubble tu dia naik kat tepi-tepi ni lah. Jadi tepi-tepi ni akan ada bubble. Masa tu kita boleh tutup api. Okay, boleh nampak dia dah keluar bubble-bubble tu. Alright. So kita boleh off kan dulu. Okay, tutup dulu. Yang kat sini penting. Kenapa kena off? Okay, kita tak nak biskut Mary ni lepas ni kita masuk dia jadi lembik. Bila kita nak sejukkan nanti dia jadi lembik, dia tak crunchy. So boleh masukkan biskut Mary ke dalam mixture tadilah. Okey, dah siap sebati, kita transfer daripada pan ke loyang. Okey, ini loyang lah. Saya pakai 8 inci. Rata dan padatkan bahan-bahan yang telah dicampurkan tadi supaya kek batik kelihatan sekata serta mudah untuk dipotong. Okey, dah ratakan. Kita boleh chillkan dalam chiller selama minimum 30 minit. Seterusnya kita akan buat cream cheese layer yang tengah-tengah tu. Okey, first kita letak cream cheese ke dalam mixer. Okey, lepas tu kita letak gula caster juga. Boleh masukkan. So kita akan beat dulu. Okay. Dalam slow speed. Okay. Dah mix. Okay, kita off dulu. Dia akan gaul dululah sebati. Ini baru kita letak double cream. Ini kita kena beat sampai dia stiff peak. Ini pun medium speed juga. Alright, ini adalah lapisan terakhir dalam kek batik kita. Alright, ini adalah susu. Disuamkan, microwave pun tak apa. Ini matcha. Okey, kita letak matcha dalam lebih kurang 4 gram. Dan kita kacau dia. Double cream masukkan ke dalam coklat, kita kena double boil. Kalau tak double boil pun boleh masuk microwave dalam 10 ke 15 saat. Depends kepada temperature-nya. Ni white chocolate yang kita dah cairkan dengan cooking cream tadi. Dan kita boleh standby masukkan mixture matcha tadi ke dalam coklat lah. Tapiskan campuran matcha ke dalam coklat yang telah dicairkan. Kaedah ini dilakukan untuk mengasingkan ketulan matcha yang tidak hancur. Okey, ini adalah Mary biscuit yang dah campur tadi. Kita dah sejukkan selama 30 minit. Ini kita dah keluarkan. Kita boleh masukkan layer kedua dia, iaitu yang cream cheese kita whisk tadi. Okey, dah siap ratakan. Kita boleh masukkan ganache tadi ke atas topping lah. Dia jadi ganache ni adalah final topping. And final thing tentang kek batik ni, kita kena hentak dia. Hidangan seterusnya, kita akan buat creme brulee matcha. Bahan-bahan untuk creme brulee matcha pula adalah telur kuning, esen vanila, serbuk matcha, krim masakan dan gula kastor. Okey, kat sini kita ada double cream. Okey, kita masukkan caster sugar ke dalam cooking cream tadi. Alright, jadi kita akan start whisking dia bagi gula tu larut. Yang ni ada telur. Jadi kita masukkan telur esen vanila ke dalam egg yolk. Telur kuning. And then kita ada matcha. Matcha powder. Dan kita whisk dia juga. Whisk bagi dia betul-betul larut. Okey, dah agak-agak larut macam ni. Okey, dah macam tak ada serbuk-serbuk matcha tu. Kita boleh letak sikit-sikit dahulu mixture of cooking cream, double cream dengan gula caster tadi. Ada mixture of matcha dengan cooking cream tadi. Kita akan masukkan ke dalam ramekin. Di sini kita dah boleh standby preheat oven dalam 170 Celsius. Saya sieve ni sebab saya tak nak matcha powder yang tak larut tadi masuk ke dalam mixture tu. Alright, kita dah letakkan mixture tadi ke dalam ramekin. Sekarang kita nak bakar. Kita akan gunakan teknik water bath. Okay, water bath ni untuk tak nak mixture ni terbakar. Selepas bakar, kita kena chillkan selama 30 minit minimum bagi dia set. Bila dia dah set, dia dah keras, maksudnya dia tak ada tekstur yang liquid lagi. Dia dah jadi tekstur solid. Okay, kita kalau nak serve dia, caranya macam ni. Kita taburkan gula. Gula ni biar gula halus. Kat sini kita bakar gula bagi dia caramelize. Api slow je pun tak apa. Kalau dekat rumah, tips dia, kita cairkan gula atas pan
dan kita tuang je. Bagi gula tu set, dah keras, sekejap je. Bagi yang menggemari matcha, menu ini sangat sesuai untuk anda cuba membuatnya sendiri di rumah. Kedua-dua menu pencuci mulut ini memang mudah untuk disediakan. Bukan saja sedap, malah ia juga sangat cantik untuk dihidangkan, istimewa buat tetamu yang datang. Mengukuhkan ekonomi wanita merupakan antara penyelesaian utama bagi pertumbuhan ekonomi dan membangunkan sesebuah masyarakat. Jenama makanan ini komited dalam memperkasakan mereka melalui makanan dan masakan menerusi program Wanita Cukup Berani yang telah membantu seramai 3,500 wanita sejak tahun 2020. Inisiatif program ini mendorong mereka untuk melangkau zon selesa dan membantu meningkatkan kemahiran keusahawanan makanan dalam era digital. Jom saksikan perjalanan transformatif Wanita Cukup Berani dalam program ini. Kini resepi Berani Maggi kembali untuk memperkasakan wanita-wanita melalui masakan dan content creation. Kelainan dalam musim kali ini, kami ingin mencari seorang wanita untuk dinobatkan gelaran Wanita Cukup Berani yang aktif berkongsi mengenai makanan di laman sosial mereka. Juaranya adalah Hani! Tak percaya. Saya rasa macam tak percaya, serius. Saya seorang yang pemalu. Sebelum ni saya ada seorang yang rasanya kurang confident to put myself out there and express myself. Saya masuk program ni dengan harapan untuk memupuk rasa confidence. Going through this journey has made me find out a lot about myself. It has made me gain the confidence to continue my journey. More than that is to be able to express myself more boldly and more freely. Not just through my food, but as a person. Saya memang buktikan pada diri saya dan pada anak-anak, hopefully yang saya mampu jadi lebih berani walaupun susah, but we just soldier on. This is a good platform for me. Inilah saya punya cara untuk kembangkan saya punya pemikiran, saya punya circle, and so program Mentor Wanita Cukup Berani memang sangat bagus. Right now we are at a TikTok workshop at Platinum Central. Today we learned about a lot of tips on how to create the optimum TikTok video, so it's been really fun. Workshop hari ini telah banyak membantu saya dalam menjadi content creator yang sebenar dan menjadi content creator yang terbaik, insya-Allah, dan segala ilmu yang telah saya dapat melalui program ini akan saya gunakan sebaik mungkin. So we are at Google Open. Hari ini saya berada di Google Malaysia HQ. Kami diajar cara-cara untuk create video, diajar cara-cara untuk upload jenis-jenis konten apa yang sesuai dengan audience yang sesuai dengan produk Maggi dan cara masakan kami. At the end of the journey, I found out that I can actually achieve a lot of things if I believe in myself and have the confidence to do it. Program ni akan membantu saya untuk mencari angle lain untuk saya perkembangkan dan juga bangunkan bisnes saya yang sedia ada. Saya mengharapkan pengalaman mereka bersama program Wanita Cukup Berani ini akan menjadikan mereka lebih berani. Bukan saja dekat sini, malah juga dekat luar sana juga. Terima kasih Maggi kerana memang banyak sangat saya belajar untuk lebih berani, untuk menjadi wanita yang lebih perkasa, lebih maju dan independen. Maggi Cukup Rasa, Wanita Cukup Berani. Selain berfungsi sebagai penghalang arus dan ombak laut, paya bakau sepanjang Sungai Sepang Besar Selangor ini dijadikan tempat rekreasi yang mengujakan. Alangkah indahnya dapat berdamai dengan alam semula jadi dan saling menghargai tanpa membinasakannya.
Menelusuri laluan sungai dan pesisiran pantai sepanjang 6 km sambil meneroka panorama kehijauan alam mampu menjadi terapi terbaik setelah penat bekerja. Luangkan masa hujung minggu anda untuk rileks sekejap dan nikmati pengalaman berkayak menjelajah paya bakau di Bagan Lalang, Selangor. Berkayak adalah aktiviti yang memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, ia juga sukan rekreasi yang menyeronokkan jika dilakukan bersama keluarga dan rakan-rakan. Menurut Ahmad Hafiz Ismail, selaku jurupandu dalam acara berkayak di sini, aktiviti ini boleh dicuba oleh pelbagai peringkat umur. Setiap peserta kayak perlu mendengar peraturan-peraturan keselamatan sebelum melakukan aktiviti. Sebenarnya benda ni memang untuk beginner pun, tak ada yang very ekstrim lah, terlalu ekstrim sebab semua orang boleh berkayak, cuma beza dia larat tak larat lah kuatan kan. Sebab kita akan sebelum buat ekspedisi apa, kita akan briefing dulu sebelum tu untuk apa yang perlu kita ni. Setakat ni yang beginner pun banyak juga yang datang, tapi tak ada masalah lah. Cuma kita prepare untuk mental kita, fizikal kita sikit lah. Kita ada dari segi briefing untuk life jacket dan sebagainya, kita provide lah. Itu semestinya kena pakai lah. Dan kita ada rescue boat, kalau ada anything happen, apa yang berlaku, kita boleh rescue dengan cepat lah, insyaAllah lah. Itu adalah yang kita ni lah. Briefing, selalunya kita akan briefing tentang macam mana cara untuk berkayak dan untuk ni sebagainya, flow perjalanan dia lah. Itu sajalah. Kita akan bekalkan kayak dan kita akan sediakan package untuk lunch sekali. Lunch dekat pantai ni lah. Itu yang menariknya bila kita dah penat berkayak dan keluar balik, dan kita akan berhenti di sini dan kita akan lunch dekat sini. Kanak-kanak juga boleh mencuba aktiviti berkayak yang disediakan oleh pihak projek vacation dan hikers climbers. Mereka digalakkan untuk belajar mencintai alam semula jadi. Namun bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun, mereka mestilah ditemani oleh orang dewasa kerana keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Selain berkayak, peserta kayak juga boleh menikmati keindahan alam di sepanjang Sungai Besar Sepang ini. Jadi, jom kita berkayak. Lebih kurang 4 jam lah. So termasuk sekali dengan safety briefing untuk sebelum kayak dan semasa dan selepas semua 4 jam lah. Sampai balik ke JT yang kita start lah. Permulaan sampai penamat patah balik lah kan. Lebih kurang 4 ke 5 km lah patah balik dan sebagainya. Ada juga company yang banyak buat tanaman semula bakau. Kita akan provide lah pokok bakau dan kita akan tanam di satu tempat lokasi yang memang kita buat lah dalam sana lah. Terdapat beberapa spesies pokok paya bakau di pesisir Sungai Besar Sepang ini. Antaranya adalah bakau minyak, kurap dan api-api. Malah pokok-pokok ini mempunyai fungsinya yang tersendiri dan memberi manfaat kepada keseimbangan alam. Okey, boleh tak Encik Irfan terangkan apa fungsi batu sempadan ni? Macam kita ketahui, batu sempadan ni adalah dua negeri yang bertembung. So macam tadi, kita kayak berada di negeri Selangor. So sekarang kita berada di negeri Sembilan lah. So bila nelayan pun dia boleh tahulah. Kalau sesat pun dia boleh tahu dia sekarang berada di mana. Batu sempadan ni adalah satu benda yang important lah bila sesat dalam air. Kalau hutan mungkin kita tengok sungai. Kalau air laut ni kita tengok batu sempadan lah. So kita boleh tahu berada di mana. Dan bila depan tu ada macam simpang 4. So kalau kita pergi ke kanan, kita akan ke pantai Bagan Lalang, Sepang lah. Kalau kita ke kiri, kita akan ke pantai Port Dickson. Kalau kita tegak, kita akan ke Idun. Itu sajalah untuk batu sempadan. Syam Sanitong selaku pengurus acara berkayak turut menyifatkan aktiviti ini antara medium yang baik untuk proses pembelajaran mengenal ekosistem tempatan. Kayak ni kita promosikan untuk lebih kepada orang ramai untuk lebih mengetahui tentang ekosistem paya bakau melalui aktiviti berkayak.
So kita mendapat inspirasi untuk membuat aktiviti eksplorasi bakau di sini. Bila suatu eksplorasi kita nampak potensial untuk menaikkan tempat ini kepada orang ramai. So kita menyampaikan lagi kepada penggemar-penggemar aktiviti penggambaraan dan sukan lasak. So kita akan bawa untuk mereka lebih mengetahui tentang program ni. Bermula dari Jeti Pak Din, para peserta kayak akan menyelusuri 6 laluan sungai yang terdapat di Sungai Besar Sepang ini sambil menikmati kehijauan dan kesegaran alam semula jadi. So untuk yang nak datang kat sini, so tak perlu ada apa-apa pengalaman. So boleh datang sini dengan keluarga secara santai, berkayak, tak perlu ada apa-apa skill yang baru. So boleh datang sini untuk just santai berkayak dan menimba ilmu. So guide akan menerangkan tentang lebih lagi pasal kayak bakau. Berkayak bukan sahaja sesuai buat mereka yang meminati aktiviti lasak, malah boleh juga dijadikan sebagai riadah santai pada masa lapang bersama keluarga. Nona sudah pun menghampiri penghujung siaran. 1000 penghargaan di atas kesetiaan anda bersama kami dan jutaan terima kasih juga kepada Taman Burung Kuala Lumpur kerana sudi menerima kunjungan kami kali ini. Semoga segala perkongsian yang kami sajikan hari ini dapat memberi manfaat buat anda semua. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3_Nona. Manakala sebarang komen mahupun cadangan, bolehlah hantarkan ke alamat email nona@tv3.com.my. Pastikan temujanji anda bersama Mira minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja